Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini cikgu akan kongsikan 10 idiom tu, ada 10 tu yang you can use today. Okey, jadi pada akhir pada video ini murid-murid penonton akan dapat 10 idiom dalam bahasa Melayu adalah peribahasa yang boleh digunakan di dalam perbualan dan juga yang paling penting dan boleh digunakan dalam penulisan bahasa Inggeris. Okey. Cikgu ada sediakan link untuk tengok nota. Ada nota di dalam Google, dalam internet, dan juga boleh tengok di bahagian description di bawah untuk senarai yang kalau tidak mengikut susunan. Okey. Nombor 1. Okey, nombor 1 ialah hit the hay. Okey. Hit the hay. Okey, cuba sebut hit the hay. Hit the hay. Okey, bagi siapa yang tidak tahu, hay tu maksudnya adalah jerami. Ini jerami jerami, dan hit tu adalah pukul. Oops, bukan pukul jerami. Dalam contoh ayat, sorry guys, I have to hit the hay now. Tapi sebenarnya maksud dalam peribahasa ialah dia ingin berehat. Okey. Dia bukannya nak pukul jerami tu, tapi dia adalah but it really just mean that they really tired and want to go sleep. Jadi dia cuma nak pergi berehat dan nak tidur. Okay. Sorry guys, ayat contoh ayat. Sorry guys, I have to hit the hay now. Jadi boleh guna perkataan hit the hay bila penat ataupun bila nak tidur. Hay. Hay ni jerami ini jerami. Okey, number 2 adalah up in the air. Up in the air maksudnya ialah sesuatu yang belum dirancang lagi Sesuatu yang belum dirancang. Contohnya dalam surat khabar ni, Newcastle Mall plans are still up in the air. Maksudnya contohlah kita tukar Tinangol Mall. Pusat membeli belah di Tinangol masih lagi dalam rancangan. Okey. Jadi kita boleh guna contoh ayat. Kalau dia tanya, hey, did you ever figure out those plan? Dia dah tengok ke tentang perancangan tu? No, they are still up in the air for now. Masih dalam perancangan, masih dalam rancangan lah. Belum lagi confirm, belum lagi pasti. We will figure everything out later. Nanti baru dia akan confirm kan. Okay. Yang ketiga, step in the back. Step in the back maksudnya dia mengkhianati seseorang. Okey, mengkhianati. Okey. Contoh ayat, I don't want to be Harley's friends anymore. She stabbed me in the back. Okey. Maksudnya sepatutnya step ini dia tikam di belakang, back di belakang. Jadi kalau biasanya kita tikam orang di belakang, akan masuk ke penjara lah. Literally, stabbing someone in the back could bring someone to jail. That's definitely not what this idiom means. Okay, being stabbed in the back means that you are betrayed by someone. Betrayed ini dikhianati. Betray adalah dikhianati by someone who you thought you could trust, daripada seseorang yang kamu rasa boleh percaya. Number 4, takes two to tango. Tango ni adalah satu tarian tango, dan memerlukan 2 orang untuk menari tango ni. Tak boleh tango satu orang je. Okay, takes two to tango maksudnya, contoh ayat, David is not the only guilty one here. Dia bukannya satu orang saja yang bersalah di sini. After all, it takes two to tango. Okay, it's literally does take two to tango. You can't dance, tidak boleh menari tango unless memerlukan seorang partner. Okay. Kalau siapa-siapa yang nak jadi partner cikgu dalam nari tango, boleh komen di bawah. Kelima, kill two birds with one stone.
kill two birds with one stone ini agak popular juga. Maksudnya bunuh, kill dua burung dengan menggunakan satu saja batu. Okey. Ini satu benda yang jarang lah. Kalau kita boleh baling batu dan kena pada dua burung, itu memang hebat lah, boleh masuk Olimpik. Contoh ayat dia, why not go to the police office on the way to the mall and kill two birds with one stone. Maksudnya dalam kes ni, ayat ni, dia nak pergi ke mall. Dia nak pergi ke mall. On the way to mall. Tapi dalam perjalanan, dia nak pergi ke post office. Jadi dia buat dua kerja dalam sekali. Itu adalah maksud peribahasa kill two birds with one stone. Dalam video ni tidak ada burung yang tercedera. Jadi jangan report video ni menggalakkan keganasan terhadap haiwan. Yang keenam, piece of cake. Ni bulan-bulan puasa ni sedap lah, piece of cake ini. Piece of cake maksudnya mengatakan maksud idiom tu adalah benda yang senang saja. Okey. Contoh ayat, that excitement was really a piece of cake. Senang je, kacang putih saja. Okey. No. Keterangan maksud dia, no, bukan profesor, this does not give them a piece like of cake to eat. Bukannya profesor tu, orang yang bagi assignment tu, bagi mereka piece of cake sebagai tugasan. Bila something is a piece of cake, bila kita sebut perkataan piece of cake, ayat piece of cake sebagai idiom, dia menunjukkan sesuatu yang sangat mudah, sampai seperti makan kek je. Okey. Yang ketujuh, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg maksudnya benda itu terlalu mahal sehingga bernilai tangan dan kaki. Okey. Contoh ayat, Matt, I really want that car, but it costs an arm and a leg. I don't think I should get it for now. Maksudnya, Matt dia betul-betul nak kereta itu, tapi dia bernilai cost an arm and a leg. Jadi sangat berharga sehingga nilai hampir sama dengan tangan dan juga kaki. When something costs an arm and a leg, you won't literally have to cut off your arm and leg to buy. Bukannya kita syarikat kereta tu terima nilai kaki dengan tangan untuk jual beli ya. Tapi nak menunjukkan it costs a lot of money. Okay. Jadi boleh guna, jangan lupa guna idiom-idiom ini dalam untuk membeli apa-apa barang yang mahal. Wow, mommy, it costs an arm and a leg. Okay. 8. Break a leg. Yang ke-8, break a leg. Okay, break a leg ini, break adalah patah, kaki a leg, leg adalah kaki. Hey, don't you have a recital today? Break a leg. Bukannya idiom ini bermaksud untuk patahkan kaki dia, tapi peribahasa ini, break a leg, bermaksud untuk mengatakan sesuatu ucapan good luck, selamat berjaya. Okay. You might be scared when you hear this idiom. Did they really just tell someone to break their leg? No, bukan ya. Bukan suruh patahkan kaki kau. Okay. Kalau contohnya ada adik, abang, kakak ada buat ujian UPSR, PMR ataupun SPM, kita boleh cakap, hey brother, hey sister, break a leg. Okay. Tapi pastikan orang yang kita sebut tu faham dengan maksud break a leg. Nanti dia pergi patahkan kaki dia. Number 9, rule of thumb. Rule of thumb ini maksud dia sesuatu benda yang selalu saja dia buat. Maksudnya dia kebiasaan dia buat. Kalau dia tidak buat, proses itu dia menjadi satu proses yang tidak lengkap. Ataupun tindakan dia tu berdasarkan pengalaman dia yang pernah dia buat. Okey.
It based of common sense experience. Common experience, pengalaman dia yang sebenar yang sebelum ini. Jadi dia akan pakai rule of thumb. As rule of thumb, berdasarkan pengalaman yang lepas, you should usually pay for your dates dinner too. Jadi dia perlu bayar jugalah untuk dia punya dating, makan malam. Yang ke-10, blow off steam. Blow off steam ni kalau tengok ke dalam gambar ni, gambar dia sedang marah dan ada wap air sedang keluar melalui telinga dia. Contoh ayat, hey, I'm feeling pretty angry right now. I'm going to blow off some steam. Maksudnya dia berasa sangat marah dan I'm going to blow off some steam. Dia nak pergi keluarkan dia punya wap air tu untuk rasa tenang, untuk rasa lega. Okay? Contoh, maksud dia, when you are feeling angry or upset, kalau berasa marah atau berasa sedih, and you want to do something to relieve those emotion, then you are blowing off steam, doing something or taking a break to help this get rid of the stress. Okay, maksudnya bila kita berasa marah atau berasa sedih, kita akan gunakan idiom blow off steam untuk menunjukkan kita nak menghilangkan rasa marah atau rasa sedih tu. Okey. Jadi boleh guna perkataan 10 perkataan ini dalam harian, dalam percakapan dan dalam bahasa penulisan kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sebelum itu kalau ada lagi idiom-idiom yang menarik dan boleh dikongsi kepada penonton, jangan lupa tulis di ruangan komen beserta dengan maksud. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.